Baik, kita nak terus ke satu lagi bicara berkenaan dengan sambutan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara atau singkatannya LPPKN yang ke-50 pada tarikh hari ini. 10 Jun sebenarnya. Baik, kita nak bawakan terus dengan lebih lanjut berkenaan dengan sambutan yang diadakan ini bersama-sama tetamu kita, iaitu Datuk Mariam Mas Yaakob, iaitu pengerusi LPPKN, dapat bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey. Baik, kita nak ucapkan tahniah terlebih dahulu tentunya kepada LPPKN kerana menyambut ulang tahun yang ke-50, tepatnya adalah pada hari ini, tarikh 10 Jun. Dan yang pertama sekali tentu kita nak kongsikan antara informasi yang berkaitan dengan sambutan pada hari ini. Jadi apa antara pengisian yang dibawakan sempena dengan sambutan LPPKN pada kali ini? Ya, LPPKN seperti mana kita sedia maklum telah ditubuhkan pada tahun 1966 sebagai satu agensi badan berkanun, dan untuk masa itu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya perlu nak menerangkan sejarah sikit dari LPPKN sebab kita diwujudkan masa tahun 1966 itu hanya dalam 30 saja ada badan-badan berkanun termasuk MARA dan sebagainya. Jadi memanglah jauhlah perjalanan LPPKN sehingga hari ini 10 Jun kita sambut 50 tahun, sambutan 50 tahun, dan disebabkan pada hari ini pula ialah bulan puasa dan sebagainya. Jadi sambutan kita tu adalah berkaitan dengan lebih kepada keagamaan. Petang ini kita akan adakan majlis berbuka puasa, tarawih, dan sebelum tu pada petang Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Datuk Azizah akan bersama-sama kita mengedarkan bubur lambuk kepada orang awam di pejabat kita, di ibu pejabat kita LPPKN Jalan Raja Laut. Semua dijemput hadir jika nak bubur lambuk. Tapi pagi ini juga pun kita akan ada pada pukul 10.30 pagi ini ada Premier Talk yang kita akan menjemput mantan pengerusi LPPKN Tan Sri Zaliha Ismail dan juga mantan ketua pengarah LPPKN Datuk Fatimah, dan bersama dengan seorang lagi pegawai yang akan berceritakan berkaitan dengan mereka untuk orang-orang baru ni kan. Mereka nak tahu juga sejarah dan sebagainya kan, apa yang telah dilakukan program-program kerajaan pada masa itu. Walau bagaimanapun kita akan menyambut secara besar-besaran 50 tahun ini pada bulan November bersempena Hari Keluarga Negara yang akan diadakan selalunya bulan November, dan kita berharaplah pada bulan November ni kita akan adakan satu program yang besar-besaran, dan saya merayulah di sini kalau boleh kita ingin menjemput Perdana Menteri untuk bersama-sama menghadiri pada Hari Keluarga Satu Malaysia dan juga sambutan 50 tahun LPPKN supaya ia memberi lebih kesan kepada orang ramai berkaitan dengan pengujudan LPPKN. Sebab macam mana Hanis sedia maklum, masa kita mula-mula ditubuhkan LPPKN itu hanyalah terlibat dalam perancangan keluarga saja. Masa tu kita negara yang masih lagi miskin dan sebagainya. Jadi kita memberi perkhidmatan berkaitan dengan perancangan keluarga. Tetapi sekarang ni kita telah leap forward ke depan. Kita juga pergi kepada macam mana tema 50 tahun kita itu membina keluarga sejahtera. Itu jauh daripada perancangan keluarga kepada keluarga sejahtera. Membina keluarga sejahtera. Okey, itu merupakan tema yang diangkat pada sambutan pada kali ini sebab kita melihat dari mana institusi kekeluargaan yang kukuh itu merupakan satu komponen yang cukup penting untuk negara yang sejahtera. Jadi memang sesuai sekali tema yang diangkat, membina keluarga sejahtera. Mungkin signifikan dari segi pemilihan tema ini sendiri dan bagaimana ia selari dengan misi dan juga visi LPPKN. Sebab seperti mana saya maklumkan tadi, masa kita mula-mula tubuh kita hanya mengutamakan perancangan keluarga. Tetapi kita dari semasa ke semasa dan juga semenjak tahun lepas kita telah mengubah dasar kita kepada bukan saja pembangunan keluarga, kita pergi kepada reproductive health dan juga kepada kependudukan. Jadi kita juga bermakna keseluruhan aspek keluarga itu menjadi tanggungjawab
kita, bukanlah tanggungjawab kita dari segi nak mengaturkan macam mana perjalanan keluarga, tetapi disebabkan salah satu tugas LPPKN adalah untuk menjalankan kajian-kajian kependudukan. Jadi kita mendapat maklumat-maklumat berkaitan dengan keluarga, sebab dalam kajian itu kita pergi kepada isi rumah. Jadi kita dapat tahu isteri dekat rumah tu macam mana penjagaan anak, ada orang jaga anak dan sebagainya, dan dengan daripada hasil kajian itu kita dapat membantu kerajaan dalam mengubarkan dasar-dasar yang berkaitan dengan keluarga. Dan kajian itu pun dibiayai oleh Jabatan EPU, Economic Planning Unit bersama dengan kita. Jadi semua maklumat atau hasil kajian itu, kita ada 5 kajian. Tiap-tiap 10 tahun kita buat satu kajian. The last one yang kita buat adalah pada 2014. Daripada situ kita membantu kerajaan untuk mengubah dasar. Seperti satunya, bila kita tengok sekarang kita dapati bahawa wanita banyaknya masuk universiti, kan? Betul. 60%, 70%. Tetapi kita tahu kangangan wanita sekarang ialah dalam penjagaan anak. Tak ada orang nak jaga anak dan sebagainya, kan? Isu-isu isu-isu yang tidak, orang kata tidak pernah selesai. Betul. Dan kita tidak mahu rugi mereka ini. Kita tak mahu mereka berhenti kerja disebabkan kesukaran dalam mendidik anak dan sebagainya. Jadi salah satu dasar yang kita telah utarakan ialah supaya jabatan, kementerian, syarikat-syarikat swasta dan sebagainya memwujudkan taska di pejabat. Jadi untuk mengatasi masalah penjagaan anak. Betul. Jadi ini semuanya kita dapati daripada kajian-kajian yang kita laksanakan. Dan juga kita dapati juga macam ni, kita ni ke arah satu negara yang aging, ramai orang tua. Jadi kita panggil ada satu ni nest, empty nest. Program empty nest ni makna kita dapati bahawa 20% daripada warga emas kita ni duduk seorang diri di rumah, suami dah meninggal ataupun isteri dah meninggal, atau duduk berpasangan saja, suami dan isteri, anak dah berhijrah dan sebagainya. Jadi kita ada program-program macam mana nak mengatasi mereka ni untuk menghadapi sebelum, sebab kita tengok sekarang pun orang kata kita punya umur untuk mati pun katakan dah panjang, kan? Zaman dulu 60 lepas pencen orang duk fikir nak mati dah, kan? Sekarang 74, 75, 80, 90 masih hidup. Jadi apa kita kena isi mereka ni? Anak semua duduk jauh, kan, keluarga tidak bersama dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini kita dapati daripada kajian survey kita ni. Dan kita akan menasihatkan kerajaan untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. Aging nation bermakna kita kena adakan fasiliti-fasiliti, kemudahan-kemudahan untuk mereka yang tua. Kita dah buat macam dapat 50% diskaun, naik bas, naik train dan sebagainya, kan. Itulah pentingnya. Ramai orang tak tahu. Betul. Orang rasa macam LPPKN ni buat kerja apa. Tetapi sebab di belakang tu kita buat kajian-kajian dan sebagainya dan memberi input kepada kerajaan untuk melaksanakan dasar-dasar, mengubahkan dasar-dasar ke arah kesejahteraan rakyat kita. Sebab kita tahu bahawa pentingnya keluarga itu, everything starts from the family, kan? Dan betul. Salah satulah saya nak cakap juga, kan, macam inilah dengan media massa dan sebagainya sekarang, all the gadget ni, kan. Kita baru saja launch bersama dengan satu NGO program No Mobile During Dinner. Saya setuju sangat. Saya baru 2 malam yang lepas pergi jamuan hari raya, jamuan buka puasa. So atas meja saya ni budak 3 youngest tengok telefon. So saya tak adalah cakap begitu. Terus saya kata, aunty daripada LPPKN, we do this program dan sebagainya. Semua shock. Mak dia kata, betul, dia kata, kan. Betul, kan. Kita sekarang tak communicate lagi. Semuanya melalui gadget, melalui phone. Nak ajak turun buka puasa pun message, kan. Turun jadi buka tidak puasa. Jadi macam mana kita nak menterap komunikasi ni penting. Jadi budak-budak sekarang dah tak reti nak komunikasi dengan kawan. Sebab dia orang komunikasi dalam telefon, dalam internet dan sebagainya. So they cannot communicate. Tak reti dah nak communicate dengan manusia. So I was telling my cucu also, you don't have actual friends. You have only virtual friends yang
on Facebook, Betul. online dan sebagainya. You don't know how to communicate, kita kata. Betul tak? Betul. Jadi kita adakan itu mobile. Sebab kita ingat tak masa saya lah, masa Hani muda lagi ke masa time saya dulu, kita bila makan riuh rendah di meja, berebut lauk lah dan sebagainya. Sekarang dia tak kisah. Saya merasa macam apa tahu. Saya pernah merasai fasa itu dan juga perubahan fasa yang berubah kepada gadget ni. Maknanya kita rindu tahu sebenarnya saat-saat walaupun di penghujung-penghujung. Saya rasa saya adalah generasi terakhir kita berkomunikasi berdepan. Dan sekarang ni semuanya menggunakan gadget. Ini satu perkara yang macam cukup ni sebab kita sekarang ni pagi ni asyik kita dah banyak tahu peranan LPPKN. Okey, jadi selama 50 tahun tu kita tahu apakah peranan mereka selama hari ini. Ramai ingat bila sebut LPPKN semuanya berkaitan dengan fertility, perancang keluarga. Tak tahu yang kajian-kajian yang sebaliknya yang kita buat. Termasuk inisiatif yang terkini. Inisiatif yang terkini. No mobile during dinner. That is our latest lah. Dan pastinya selama 50 tahun LPPKN juga sudah semakin matang. Dan apa antara pengisian-pengisian lain juga yang akan turut dibawakan untuk memastikan segala perancangan tu akan berjalan dengan lancar. Sementara kita nak menunggu sampai bulan November ni. Jadi apa antaranya? Kita sebenarnya sambutan 50 tahun tu kita dah ada soft launch bulan Mei, kita ada sokan antara jabatan di dalam kementerian dan sebagainya. Kita akan adakan satu pertandingan menyediakan video pendek, short video berkaitan dengan klien, testimoni klien. Kita nak tahu klien kita yang datang ke klinik kita yang mendapat perkhidmatan, apa pandangan mereka, apa cadangan mereka untuk membaikkan. Sebab ramai orang yang tak tahu juga yang datang kepada klinik LPPKN. Kita ada klinik, kita panggil klinik sejahtera, no sejahtera, yang membuat of course lah basic ujian-ujian kan, yang kalau yang pelik-pelik tu pergi ke hospital lah. Tetapi kita boleh buat ujian pap smear, lepas tu kita boleh buat, kita tak buat mammogram di situ, tetapi kita adakan kita boleh bagi voucher supaya mereka pergi kepada klinik-klinik yang bekerjasama dengan kita untuk menyediakan mammogram. Tapi small apa dia orang kata, test darah, kencing manis boleh buat di klinik dan bayarannya pun very minimum. Jadi sepanjang sehingga bulan November ni kita akan banyak kita banyak bekerjasama dengan NGOs yang mana orang tidak tahu. We don't do it sendiri kan, macam kita buat program perayaan Hari Ibu, perayaan Hari Bapa, perayaan macam-macam perayaan lah yang kita anjurkan. Mass wedding. Kita ada program macam orang nak baru kahwin, kita ada program Smart Start, macam mana cara dia orang nak menguruskan keuangan keluarga, ekonomi keluarga. Kita boleh nampak banyak peranan yang dimainkan dan juga usaha dan juga aktiviti yang dilangsungkan oleh LPPKN. Jadi nak tahu informasi lanjut sebenarnya anda boleh pergi ke laman sesawang LPPKN, rajin-rajin tengok segala maklumat detail itu yang ada di laman sesawang tersebut. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Datuk Mariam Mas Yaakob, merupakan pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, bersama-sama kita pada pagi ini berkongsi banyak informasi berkenaan dengan sambutannya yang ke-50 tahun setepatnya pada tarikh hari ini. Selamat